mari kita berdoa. 弟兄姐妹，我们一起祷告。 Sungguh kemuliaan Tuhan itulah yang kami tuju dalam hidup ini. 在我们生命当中，我们所有达到的就是神的荣耀。 Ketika kami tidak dapat menemukan damai di bumi ini Tuhan, 主啊，当我们在这个世界上，我们寻不找荣耀，寻不找平安的时候， dan ketika setiap hari hati kami diliputi dengan kekhawatiran, ketakutan dan kegelisahan, 我们每天的生活充满了恐惧，充满彷徨。 maka ingatkanlah kami akan kemuliaan Allah yang dihadirkan dalam hidup kami itu. 求主你帮助我们，让我们能够想到主的荣耀在我们的生命当中。 Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. 主，我们感谢你，今天早上我们来到你的跟前来敬拜你。 Meskipun ibadah ini harus kami lakukan dengan amat sangat terbatas. 虽然我们在有限的当中来敬拜你， Tetapi jika ibadah ini dapat terus terselenggara dari minggu ke minggu, 我们知道我们每一个主日都有机会能够举行崇拜。 kami sungguh tahu bahwa itu karena pemeliharaan Tuhan. 我们知道这一切都是神你的看顾保守。 Dan juga kami tahu bahwa Tuhan ingin kami terus memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. 我们知道神你要我们常常不断的来听、来领受神的话语。 Tuhan, hari ini pun kami rindu mendengarkan lagi firman itu. 主啊，今天早上我们也渴慕来聆听神的话语。 Yang kami yakini bahwa firman ini akan menyegarkan jiwa kami kembali. 我们知道神你的话语会再次的苏醒我们的灵。 Karena itu siapkanlah tanah hati kami yang terbaik ya Tuhan. 主啊，这时候求你预备我们的心， Untuk dapat ditaburi oleh benih firman yang akan terus bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. 让我们的心能够成为一个肥沃的土地，让神的话语能够在我们的心里面能够扎 Dan 根。 pakailah hambamu dan bersama dengan penterjemahnya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan ini dengan urapan dari kuasa Tuhan di tempat yang maha tinggi. 求你的至高之处的这个神荣耀来充满今天早上传讲你信心的两位仆 Dan di 人。 dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们是祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Shalom. 各位主内亲爱的弟兄姐妹，大家早安，大家平安。 Sungguh bersyukur hari ini saya bisa melakukan pelayanan di GMI Immanuel Bandengan pada hari ini. 感谢神，今天早上我有机会可以在这个班登岸伊马内利堂正道。 Saudara, sebagai Ketua STT Amanat Agung, saya sungguh bersyukur untuk kerjasama yang terus terjalin antara STT Amanat Agung dengan GMI Immanuel Bandengan selama ini. 我身为这个大使命的这个神学院的院长，我非常的谢谢高兴，我们一直以来跟以马内利堂的这个同工合作。 Dan saya menyampaikan salam serta ucapan selamat Natal dari komunitas STT Amanat Agung kepada saudara sekalian. 我也代表这个大使命神学院每一个同仁向我们工作们圣诞快乐。 Kiranya damai Kristus tetap tinggal di hati kita. 但愿神的平安常常在我们每个人的心里面。 Saudara, hari ini tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah damai pemberian Allah. 我们今天早上所要思想的主题就是神所赐给我们的平安。 Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat yang ke-14. 请我们看圣经，我们看路加福音第2章第13节、14节。 Injil Lukas pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat yang ke-14. 路加福音第2章第13、14节。 Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 路加福音第2章13、14节。忽然有一大堆天兵同那天使赞美神说：在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。
Saudara, kalau saya bertanya kepada saudara saat ini, apakah arti damai itu? 弟兄姐妹，如果我这个时候问你们，其实这个平安、这个和平是什么意思？是意味着什么？ Saya yakin dengan cepat saudara bisa mengatakan bahwa damai itu berarti satu kondisi tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, tidak ada permusuhan, tidak ada pertengkaran. 我想你能用一句话就是回答我说，如果这个和平或者这个平安，就是没有战争，没有一些的骚乱，没有一些的冲突，没有一些的混乱的这个情况。 Ya, mungkin sebagian yang lain juga bisa mengatakan bahwa damai itu berarti keadaan tentram, keadaan tenang, aman, rukun, harmonis, dan tidak ada yang berselisih. 或者也有人说，这个平安，这个和平呢，就是很安全，很这个非常的平稳，非常的安静，非常的宁静，非常的和谐的一个状态。 Kalau saudara membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, demikianlah Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan atau mendefinisikan arti damai. 如果我们看这个印尼文的这个字典，在里头解释这个和平或者平安，就是这样的意思。 Saudara, jika mengacu pada pengertian tersebut, siapa orang di dunia ini yang tidak menginginkan damai? 弟兄姐妹，如果我们看到这个平安、这个和平的定义，就是刚才我们所提到的。所以呢，这个世界上有哪一些人，他们不盼望、不渴望这个平安呢？ Saya yakin semua orang termasuk saudara dan saya sangat menginginkan kehidupan yang peaceful, kehidupan yang penuh damai seperti yang saya katakan tadi. 我相信我们每一个人，你和我，我们都非常的盼望能够有一个很安宁、非常平静的生活，就像我刚才所讲、所解释的。 Tetapi ironinya saudara-saudara, dalam kenyataan hidup yang kita jalani ini, kehidupan penuh damai itu sepertinya jauh dari harapan. 可是可讽刺的就是，在我们日常的生活当中呢，我们看到这个平安、这个和平呢，好像离我们这个期望太远。 Karena setiap hari kita ini dipenuhi dengan hiruk pikuk kehidupan. 因为我们知道，我们每天的生活都非常的这个繁忙，非常的这个喧哗。 Dari pertengkaran kecil di dalam rumah tangga sampai kerusuhan besar yang meresahkan seluruh penduduk kota. 从家庭当中的一些小小的争吵，到这个城市里面的发生的一些的大暴动。 Dari permusuhan antar pribadi sampai perang antar suku bangsa, kita temukan itu. 从个人的这个仇恨的这个事情，直到这个民族之间的一些的战争。 Dari kecemasan dan kekhawatiran sederhana menjadi sebuah kegelisahan dan ketakutan yang sangat besar. 从一个非常小小的一个胆怯、一个担忧，变成一个非常重大的、非常大的一个惊慌。 Terlebih jika dikaitkan dengan kondisi 9 bulan terakhir ini, kita melihat bagaimana virus corona ini betul-betul menggelisahkan dan menakutkan banyak orang. 如果我们联想到我们这个9个月当中所发生在我们当中的这个新冠病毒的这个疫情。 Tidak ada satu orang pun di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh dunia yang tidak merasa takut, saudara-saudara. 我们知道，这个全世界上，无论是在雅加达或者全世界上，没有任何一个人，他们没有在一个彷徨、恐惧的这个情况里面。 Dan pada hari ini semua orang akan setuju jika saya mengatakan bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia ini. 我想我们大家都认同说，其实在这个世界上根本就没有一个很安全的地方。 Saya ingat ketika terjadi kerusuhan di tahun 1998, 我记得在98年发生这个暴动的时候， banyak orang tidak merasa aman, orang Indonesia terutama di Jakarta ini tidak merasa aman tinggal di kota ini, di kota Jakarta. 许多住在印尼，特别在雅加达的人民，他们都觉得这个雅加达这个印尼的地方非常的不安全。 Ketakutan akan ancaman orang-orang yang terus membuat kerusuhan dan ketakutan akan masa depan membuat banyak orang memutuskan pada akhirnya untuk tinggal di luar negeri. 许多人他们非常的恐惧，非常的惧怕当时的这个局势，所以呢，他们都决定他们迁移到别的国家。 Tetapi sekarang saudara-saudara, jangankan berpikir untuk keluar negeri. 如果现在我们看，我们不要设想我们可以到国外， Kita keluar dari rumah kita sendiri pun sudah diatur oleh undang-undang negara.
我们走出我们的这个家里门的一步，我们都被这个国家的这个规定所限定了。 Bahkan di dalam undang-undang itu pun sudah mengatur bahwa setiap rakyat yang tidak bisa taat terhadap protokol kesehatan wajib dikenai sanksi. 所以在法规里面也是有说到，如果说我们没有办法来守这个卫生方面的安全的这个规则的话呢，我们会被就是被罚款。 Saudara, itu sebabnya mengapa sampai hari ini saudara tetap beribadah di rumah. 所以为什么我们到今天呢，我们仍然在家里居家敬拜神？ Bahkan sekolah dan bekerja pun masih banyak dilakukan dari rumah. 我们甚至这个在家里这个上学上课，在家里工作。 Walaupun memang sebagian besar perusahaan sudah mulai mengatur secara terbatas para pegawainya untuk masuk supaya bisa bekerja. 也有许多这个公司，他们已经开始恢复他们这个在办公室上班的这个情况。虽然他们在员工方面，他们有限定这个人数。 Dan hal itu dilakukan demi roda perekonomian tetap bisa jalan walaupun tersendat dan jauh menurun dibandingkan masa sebelum pandemi. 他们必须这样做，因为他们要恢复他们这个经济的这个轮胎，经济的这个轮子的这个进行能够继续下去，然后虽然他们所经历的是比较缓慢，可是或者比起疫情之前都是退了许多，可是他们必须这样做。 Saudara, saat ini sejauh mata memandang dan sejauh telinga mendengar, saudara hanya mendengar cerita tentang kesusahan. 我们知道，我们一直都听到别人诉说有关于艰难痛苦的事情。 Tidak ada orang yang menyangka bahwa hari ini kita bisa hidup sesulit dan serumit ini. 没有任何人可以想到说我们会经历那么复杂、那么困难的一个情况里面。 Maka tidak heran saudara-saudara kalau pada akhirnya kita melihat banyak sekali orang yang menjadi stres dan depresi. 我们看到呢，现在很多人他们非常的沮丧，非常的忧虑。 Orang sudah sangat lelah dan sulit untuk menata emosinya sendiri. 许多人他们很难控制他们自己的情绪。 Maka tadi Pak Rudi mengatakan bahwa pertemuan yang sederhana itu bisa menjadi panas tiba-tiba oleh karena orang mungkin susah untuk bisa mengendalikan stresnya sendiri, saudara-saudara. 我们听到刚才陆地弟兄说，在一些的情况里面的时候，有一些人他们没办法控制他们自己的情绪，所以这个气氛变成非常热起来。 Dan semua ini sungguh menjadi tanda bahwa kondisi ini sungguh amat sangat berat untuk ditanggung. 我们知道，我们所要担当的这个的一个现象，是非常的困难的。 Itu sebabnya kita terus bertanya kapan pandemi ini akan berlalu dan hidup kita bisa kembali normal dan damai seperti sebelumnya. 所以我们一直不断的问说，到底这一场疫情要到什么时候能够结束？我们能够回到这个很正常的生活里头。 Saudara, dalam pandangan secara umum memang damai selalu dikaitkan dengan keadaan yang baik dan harmonis dan aman, saudara-saudara. 一般来说，这个平安、这个和平，就是处在一个非常的和谐、非常安宁的一个环境里面。 Itu sebabnya biasanya perdamaian kata ini itu diwakili dengan simbol tangan yang berjabatan. 所以我们看到，通常提到这个和平这个字的时候，是以互相握手来表达。 Artinya memang damai itu bisa diartikan tidak ada percekcokan, tidak ada konflik dan harmonis. 平安的意思，和平的意思就是没有一些的冲突，没有一些的纷争，没有一些的争论。 Tetapi benarkah Alkitab mengajarkan demikian tentang damai? 可是圣经是不是这样告诉我们关于这个平安这个意思呢？ Saudara, saya akan membawa saudara pada pengertian apa yang dinyanyikan oleh malaikat Tuhan, Soli Deo Gloria ini, pada waktu Yesus lahir. 我们来要一起思想这个天使当这个主耶稣降生的时候，他所唱的诗歌荣耀归于神的这个圣经的话语。 Syair nyanyian ini sangat pendek sekali tetapi mengandung makna yang sangat dalam, yang sangat mungkin banyak orang Kristen tidak amat
sangat memahaminya. 我们知道这个词句、这个诗词都非常的简短，就是荣耀归于神。可是我们也可能知道，有许多的基督徒根本并没有深入的明白这个词句、这个诗词的这个真正的含义。 Malaikat Tuhan itu menyanyi demikian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 天使赞美神说，在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。 Secara singkat ada seorang penafsir perjanjian baru mengatakan demikian. Poin penting yang harus digarisbawahi dari nyanyian malaikat ini adalah meskipun Allah menawarkan damai ini bagi seluruh umat manusia di dunia, tetapi hanya orang yang benar-benar mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Mesias itu dapat mengalami damai dalam arti yang sesungguhnya. 有一位解经家他说，虽然呢主耶稣把这个信息赐给全世界的人类，可是只有那些相信主、认识主。 基督是弥赛亚的那些人，他们能够真正明白这个平安的含义。 Saudara, jadi pengertian damai yang diberikan oleh Allah dalam nyanyian malaikat ini sangat berhubungan dengan pengenalan kita akan Tuhan. 所以呢，这个平安呢，跟我们与神的认识是非常密切的关系。 Jadi damai itu bukan sekedar sebuah keadaan tanpa konflik dan penderitaan. 所以平安不是一个没有冲突、没有困难、没有困境的一个状态。 Dan jika kata damai sejahtera ini menjadi bagian dari nyanyian malaikat yang pendek itu untuk mengumumkan tentang kelahiran Yesus Kristus, tentulah kata ini menjadi sangat penting karena nampaknya ini menjadi kata kunci dari nyanyian itu. 如果这个天使在宣传基督降生的时候，他们使用了这个平安，我们知道，可见的这个平安是非常重要的。 Istilah damai, saudara-saudara, dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata shalom. 平安在希伯来文的意思就是shalom。 Hal itu juga saya katakan di awal ketika saya menyapa saudara, shalom saudara. 刚才我一开始的时候，我也对大家说，大家 shalom， 大家平安。 Dan kata shalom itu arti dasarnya adalah wholeness atau keutuhan atau kesempurnaan. 这个 shalom 它的原文的意思，这个字眼的意思就是一个很完美的、一个很完满的意思。 Jadi kata shalom atau damai sejahtera ini sering dipakai dalam sastra Ibrani sebagai gambaran hidup yang sempurna. 所以呢，这个 shalom 这个平安呢，在这个希伯来的文学当中，常常来描述一个非常的完美的一个状况，非常完美的一个生活写照。 Dan gambaran hidup yang sempurna itu di dalam pengertian orang-orang Ibrani adalah ketika hidup itu sesuai dengan kehendak Allah. 在希伯来人来看，就是这个生命、这个生活是一个很完满的。如果他们活在这个上帝的旨意里面。 Jadi ketika satu orang dengan yang lain mengatakan shalom, sesungguhnya di situ ada harapan agar hidupmu sempurna dan sesuai dengan kehendak Allah. 如果他们互道shalom 的时候，也表示说他们希望对方能够得到一个完整、一个完美的一个生活。 Saudara, dengan kata lain ingin dikatakan bahwa damai itu berarti pulihnya secara sempurna relasi manusia dengan Allah, relasi manusia dengan sesamanya, relasi manusia dengan alam semesta, dan relasi manusia dengan dirinya sendiri. 所以这里所提到的就是人与上帝之间、人与人之间、人宇宙之间、人与他本身有一个很完满的一个复原的这个关系。 Saudara, seorang teolog mengatakan demikian. The wholeness meant well-being in contrast to evil in any form. The peace was the gift of God which was lost because of human sin. Artinya keutuhan atau kedamaian berarti ketiadaan kejahatan dalam bentuk apapun. Damai itu pemberian Allah yang hilang karena dosa manusia. 有一个神学家说，就是因为这个
一个完整或者一个平安的意思，就是在里头并没有任何这个邪恶的形式在里头。我们知道这个神所赐给我们的平安失去了，因为人已经堕落在罪恶当中。Jadi ketiadaan damai itu bukan karena kondisi, saudara-saudara. 我们知道这个平安不是一个状态， Tapi ketiadaan damai itu karena dosa dan kejahatan merebak di mana-mana. 我们知道这个平安失去了，因为到处有罪恶，到处有一些犯罪的行为。 Itu sebabnya dikatakan bahwa satu-satunya cara mendapatkan kembali damai itu hanya jika dosa manusia itu diampuni. 我们知道，唯一能够重回得到这个平安，如果人类的这个罪恶得到释放。 Jadi kata damai itu sangat berhubungan dengan apa yang sedang Allah kerjakan ketika dia turun ke dunia ini dan menebus dosa saudara dan saya. 所以这个平安就是以神当他来到这个世界上来拯救我们的这个罪恶的时候，赦免我们的罪的时候是有关系的。 Dan itu sebabnya dari sejak dinubuatkan kata damai itu sudah melekat pada diri sang Mesias. 我们知道，当被预言的时候呢，这个平安这个词句已经深深的贴近在我们的主耶稣的身上。 Dalam nubuat Nabi Yesaya seperti yang kita baca dalam responsoria tadi dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 以赛亚先知，如我们刚才所读的经文，在以赛亚书这里记载说，因有婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他的名称为奇妙策士。 全能的神，永在的父，和平的君。 Saudara, Nabi Zakaria itu juga mengatakan hal yang senada. 弟兄姐妹，撒迦利亚先知也提到同样的一个经文。 Dalam Zakaria 9 ayat 9 sampai 10 saudara bisa temukan, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai dan seterusnya. Busur perang akan dilenyapkan dan dia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. 撒迦利亚第9章第9、第10节说：“看哪，你的王来到这里，他是公义的，并且实行拯救，谦谦和和的骑着驴等等，以及征战的弓也必除灭，他必将列国讲和平。” Saudara, sampai di sini kita jadi mengerti mengapa kata damai sejahtera di bumi dalam nyanyian malaikat itu menjadi begitu penting. 我们知道为什么在这个平安归于这个地上的这句话，这个天使所宣告的是非常重要的。 Berita tentang kelahiran Yesus itu memang harus dihubungkan dengan kedamaian. 因为主耶稣的诞生与这个平安是有关联的。 Karena damai itulah yang berarti bahwa pulihlah hubungan manusia dengan Allah. 因为这个平安就让人与这个上帝的关系复原。 Dengan damai itulah maka Allah bisa berkenan kepada manusia. 因为这个平安呢，就是上帝喜悦人。 Saudara, dalam hal ini kita bisa melihat dan bertanya kemudian, lalu kepada siapa damai ini dijanjikan dan diberikan? 我们这里看到，上帝是把这个平安赐给谁呢？ Kalau saudara membaca di bagian akhir kalimat dari nyanyian ini dikatakan, damai itu diberikan dan ada di antara mereka yang berkenan kepadanya, men of favor, kepada mereka yang diperkenan Allah. 这里有天使赞美主，到第14节最后这里说，在地上平安归于他所喜悦的人。这里所要讲的就是他所喜悦的人。 Saudara, rupanya Lukas ini sangat cermat sekali ketika dia menuliskan bagian-bagian ini. 我们知道路加当他写这些经文的时候，他非常的细心的写。 Kata berkenan yang digunakan dalam syair nyanyian malaikat ini dimunculkan oleh Lukas beberapa kali dalam tulisannya. 我们知道，这个所喜悦的，路加在他的这个福音书里面有几次提到这个字。 Setidaknya ada 6 kali Lukas menuliskan kata berkenan dalam tulisan Injilnya. 路加在路加福音里头有大概提了六次之多这个喜悦。
Kalau saudara mendengar kata berkenan dalam tulisan Lukas, maka saudara ingat tentang peristiwa pembaptisan Yesus. 如果我们讲到这个喜悦这个字，我们也会想到主耶稣，当主耶稣受洗的那个时候。 Di dalam Injil Lukas 3 ayat 22 di situ dicatat ketika Yesus dibaptiskan dan kemudian ada suara dari langit mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." 在路加福音第3章第22节，当主耶稣受洗的时候，有声音从天上下来说：“你是我的爱子，我喜悦你。” Lalu perkataan berkenan ini juga dimunculkan kembali oleh Lukas dalam percakapan Yesus dengan murid-muridnya. 我们看到，这个喜悦也在路加福音有记载，当主耶稣与他的门徒就是在互相聊的时候。 Saudara bisa temukan itu di dalam Lukas 12 ayat 32 yang mengatakan, "Jangan takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." 这里说你们这些小群不要惧怕，因为你们的父，这里说乐意把国赐给你们。 Saudara, semua kata berkenan yang diangkat oleh Lukas dalam Injilnya itu menunjukkan atau semua berbicara tentang orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Bapa. 我们看到路加所提到的每一句这个喜悦，都是那个人与天父、与神有密切关系的人。 Itu sebabnya saya setuju dengan tulisannya Charles Talbert. Dia mengatakan demikian, pengumuman tentang kelahiran Yesus memang untuk semua orang di seluruh dunia. Tetapi damai itu hanya diterima oleh sekelompok orang yang mendapatkan perkenanannya. Dan kelompok itu diwakili oleh para gembala di padang yang sunyi. 我非常认同 Charles Talbot 所说的，就是神已经把这个信息传给这个平安传给全世界的人类。可是只有那一些神所喜悦的人，他们可以得到上帝所赐给他们的这个平安，也就如同一群的这个牧羊人，他们领受了神所赐给他们的，因为他们是神所喜悦的一群人。 Saudara, mari kita perhatikan kehidupan para gembala sebagai tujuan dari nyanyian ini diperdengarkan. 我们这里来看这些牧羊人，就是天使，是把这个信息、把这个平安的消息赐给那些牧羊人。 Sesungguhnya para gembala ini adalah orang-orang yang tidak pernah dianggap penting dan bahkan dikatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang terpinggirkan dan diabaikan di tengah masyarakat. 其实那些牧羊人呢，并不是被重视的。 被轻看的，就是在社会里面他们是被轻视的一群人。 Dan secara umum dalam keagamaan Yahudi mereka dianggap sebagai orang yang najis, kotor, tidak kudus, tidak murni, penuh dosa. 所以在犹太的这个宗教的犹太教里面，这些牧羊人也被视为一些的不洁净的、不圣洁的、污秽的人。 Mengapa hukum keagamaan Yahudi meletakkan mereka pada posisi yang begitu najis, saudara-saudara? 为什么这个犹太教里面可以把他们当成这样子的一群人呢？ Hal ini disebabkan karena natur pekerjaan sebagai gembala itu harus dilakukan 7 hari tanpa berhenti. 就是因为他们的工作呢，使他们1个礼拜7天里面，他们必须天天都在那边工作。 Jadi 7 hari dalam seminggu itu terus mereka bekerja. 所以1个星期7天呢，他们每天都要工作。 Kalau mereka 7 hari bekerja tanpa berhenti dalam seminggu, maka mereka adalah orang-orang yang selalu tidak pernah melakukan hukum hari Sabat. 如果他们每天1个礼拜7天里面，他们必须工作的话，所以呢，他们是没办法守安息日的人。 Padahal melanggar hukum Taurat ini yang adalah hukum hari Sabat itu adalah fatal bagi orang-orang Yahudi. 因为对犹太人来说，他们违反了这个律法的是非常的严重的一件事情。 Nah, itu sebabnya mengapa para kelompok gembala ini tidak akan pernah bisa masuk ke bait suci, tidak akan pernah. 所以呢，为什么那些牧羊人他们是从来不会进入这个圣殿的？ Bukan hanya karena kelas sosial mereka rendah, 不是因为他们这个社会的地位比较低下， tetapi karena mereka juga dilihat sebagai orang-orang yang melakukan terus-menerus terhadap pelanggaran hukum Taurat itu.
因为他们被视为一群就是违反了这个律法的一群人。 Saudara, tetapi nyanyian malaikat yang berbicara tentang damai sejahtera itu ditujukan kepada mereka yang mendengarkan. 可是我们知道，这个天使的赞美讯息是向那些牧羊人来传讲的。 Dan itu jelas sekali terlihat bahwa Tuhan ingin nyanyian ini didengar oleh orang-orang seperti ini. 神也非常的希望，他这个平安的信息是传达给那些牧羊人。 Dan itu sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Yesus ketika dia mengatakan, "Aku datang untuk mencari orang berdosa dan bukan orang benar." 也如同主耶稣，当他说“我是为罪人而来，不是为义人而来”的意思。 Aku datang untuk mencari mereka yang sakit dan bukan mereka yang sembuh. 我是来寻找那些生病的人，不是找那些健康的人。 Jadi saudara bisa lihat kaitan antara damai sejahtera yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang diperkenan itu adalah hubungannya dengan orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan. 所以我们看到神所赐给这个人类的一个这个平安，以那些他们一些堕落在罪恶当中的人，他们被拯救的是有关联。 Itu sebabnya saudara-saudara, 因此呢，弟兄姐妹， ketika nyanyian ini diberikan dan diperdengarkan kepada gembala di padang yang sunyi itu, 当这个天使的赞美，向在这个旷野这个野地的这个牧羊人传讲的时候， dalam cerita Lukas dikatakan bahwa gembala itu segera penuh dengan sukacita hidupnya. 我们看到神的话语告诉我们，那些牧羊人他们非常的欢喜， Mereka sungguh mengalami perubahan yang begitu dahsyat dalam hidupnya. 在他们生命当中有一个很大的一个转变。 Dan bahkan mereka sebagai sekelompok orang yang tidak pernah merasa percaya diri untuk masuk ke kota, saat itu mereka katakan, "Mari kita masuk ke kota dan mencari bayi yang baru dilahirkan itu." 他们原本是没有信心能够进入这个城市，可是当他们听到这个信息的时候呢，他们说：“让我们一起进入这个城市里去寻找那个婴孩。” Saudara, sejak hari itu dan seterusnya, 弟兄姐妹，从那个时候开始，以后的日子， sukacita Allah itu menjadi bagian yang tidak terpisah dari kehidupannya. 我们知道这个喜乐已经充满了他们的生命，离不开他们的生命了。 Status mereka tetap sebagai gembala. 他们的地位、他们的身份还是牧羊人。 Bagi masyarakat umum mereka tetap orang yang rendah. 对一般人来说，他们的这个身份地位还是很低下。 Bagi hukum Yahudi mereka tetap orang yang dianggap najis. 对犹太人来，这个宗教来看，他们还是很污秽的一群人。 Tetapi di mata Allah mereka adalah orang yang diperkenan olehnya. 可是，在上帝的眼中，他们是神所喜悦的人。 Jadi siapa orang yang diperkenan oleh Allah? 所以呢，是谁神所喜悦的人呢？ Siapa orang yang menerima damai sejahtera dari Allah? 是谁领受了神所赐的这个平安呢？ Bukan karena orang itu punya uang, orang itu punya segala sesuatu di dalam hidup ini yang membuat dirinya nyaman. 不是一个人的生活当中非常的有钱，使他的生活非常的舒适。 Bukan karena status-status sosial yang kita miliki. 不是我们所拥有的社会地位， Bukan karena kondisi kita sehat dan baik-baik saja dan seluruh kondisi dalam keadaan aman dan nyaman. 不是我们在一个很健康的状况，我们在很平安的这个很和平的一个很安稳的状况里面。 Tetapi damai sejahtera Allah itu dinyatakan kepada kita di dalam bentuk keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu dan kepadaku. 我们知道神所赐给我们的平安，就是神所赐给我们的这个救恩。 Dan disitulah kita tahu bahwa kita adalah orang yang diperkenan oleh Allah. 我们知道，我们就是神所喜悦的。 Saudara, para gembala ini sesungguhnya mewakili kehidupan kita. 弟兄姐妹，我们看到这些牧羊人代表了我们神的儿女。 Kita adalah sekelompok orang berdosa yang setiap hari bergulung dengan kejahatan kita, saudara-saudara. 我们这些罪人，我们每天都处在一个犯罪的这个罪恶的这个状态里面。 Tetapi kepada kitalah damai itu diberikan. 可是这个平安是赐给我们的， Karena Allah ingin membebaskan kita dari belenggu dosa yang membebani hidup ini. 因为神要我们从我们的罪恶的当中得到这个罪恶被释放。
Saudara, firman Tuhan hari ini memberi kita pelajaran besar. 弟兄姐妹，今天神的话语，告诉我们、教导我们一个很大的功课， Bahwa damai bukan ditentukan oleh keadaan tidak ada perang, tidak ada wabah. 和平平安不是我们的四周围没有战争、没有疫情、没有困苦， Tetapi damai ditentukan pada orang yang berkenan kepadanya. 平安就是那些神所喜悦的人。 Saudara, dalam keadaan itulah kemudian kita bisa merasa tenang menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. 在这样的情况里面呢，有这个平安呢，我们都能够面对任何在我们的生命当中发生的每件事情。 Mungkin saja hidup kita masih sulit. 也许我们的生活还是很困难的， Mungkin juga bahwa pencobaan dan pergumulan kita datang silih berganti. 也许我们的挣扎，我们的一些的试探，一直不断的来笼罩在我们的生命当中。 Mungkin saja kondisi kita masih sakit. 也许我们还在病痛当中， Tetapi bagi orang yang diperkenan oleh Allah, saudara-saudara, 可是那些神所喜悦的人， semua sakit, semua kesusahan, semua pergumulan, semua masalah tidak akan bisa melepaskan kita dari damai yang diberikan oleh Allah di dalam hati kita. 我们所面对的一切的苦毒、一切的苦难、一切的困境、一切的病痛，不能让我们失去神所赐给我们的平安。 Dengan kasih Kristus yang telah menebus kita itulah kita bisa terus berjalan sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan meskipun jalan yang dilalui itu sulit. 主耶稣所赐给我们的这个救恩，让我们能够继续走下去我们生命的道路。虽然我们所经过的非常的困苦艰难， Saudara, mulai hari ini dan seterusnya berjalanlah dalam damai sebagai orang yang diperkenan oleh Allah. 弟兄姐妹，让我们从今天开始，我们能够行在主的这个平安里面，让我们能够成为合神心意的、神所喜悦的人。 Biarpun dunia ini mengamuk dengan segala badai kehidupan yang ada di dalamnya. 虽然我们的生活当中遇到许多的这个生活的风暴， Tetapi hati kita tetap tenang karena Tuhan ada tinggal di dalam hati kita. 让我们的心仍然的平安宁静，因为我们知道我们的主活在我们的心里面。 Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. 但上帝帮助我们每一个人， Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. 主啊，我们满心感谢你。 Kami sekarang lebih mengerti tentang apa artinya Tuhan mengatakan damai sejahtera ku berikan kepadamu. 我们现在更明白，如果神说我把平安赐给我们，赐给你们的这个意思。 Dalam kondisi apapun yang kami hadapi di dunia ini, 在这个世界上，我们面对许多的问题、困难， dalam begitu banyak persoalan yang terus-menerus muncul dalam dunia ini, 在这个世界上不断的出现一些的问题。 tetapi jika kami ini adalah sekelompok anak Tuhan yang diperkenan oleh Tuhan, 我们这些人是一群神所喜悦的子女， maka sesungguhnya damai itu tidak akan pernah tersingkir dari hati kami. 我们知道我们的心里面都充充足足的有神的平安在我们里面， Iman kami dengan teguh berpegang kepada Yesus Sang Raja Damai itu. 让我们能够坚固的信心，能够依靠仰望我们这个和平之君，我们的主耶稣。 Dan kami dengan yakin menjalani hari demi hari karena kami tahu bahwa Tuhan beserta dengan kami. 让我们充满信心的来度过我们每一天的日子，因为我们知道主你是与我们同 Di 在 dalam 的。 nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们如此祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。